Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid cikgu daripada Tingkatan 5 Pertanian dan 5 IPA. Hari ini cikgu terpaksa juga buat video YouTube sebab cikgu terlibat dengan live PDPR di sekolah. Okay, jadi hari ini kita sambung tajuk 1.2 mikroorganisma berfaedah. Okay, sebelum ni kita dah belajar mikroorganisma, dan apa itu mikroorganisma. Hari ini kita belajar apa faedah mikroorganisma ni. Okey. So, aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Dalam contohnya perindustrian, pertanian dan juga perubatan. Okay, kalau dalam perindustrian, contohnya yeast. Yeast kita gunakan dalam makanan untuk buat roti. Okay, kemudian dalam minuman, contohnya mikroorganisma Lactobacillus. Okay, Lactobacillus ni biasa kita dengar kat iklan TV. Maksudnya ini adalah mikroorganisma yang digunakan dalam yogurt. Okay, minuman yogurt. Okay, dia untuk hadaman lah. Okay, untuk barangan kulit, contohnya ni lah. Okay, boleh baca dia punya virus pula. Mikroorganisma. Okay, next. Mikroorganisma juga berfaedah untuk perubatan. Contohnya untuk hormon seperti insulin. Ingat lagi tak insulin kita dah belajar tahun lepas. Apa guna insulin untuk orang yang sakit apa? Okay, untuk orang yang manis kan? Okay, ingat lagi. Next, antibiotik seperti penicillin, vaksin. Okay. Untuk pertanian pula, contohnya mikroorganisma untuk pencernaan haiwan dan juga bakteria penitritan. Apa tu penitritan? Okay. Penitritan ni nak tahu boleh search dekat Google. Apa tu penitritan? Nanti cikgu tanya Okay. Okay. So, kita terus kepada laju terus Selain daripada untuk mikroorganisma ni berfaedah untuk kita punya perindustrian, pertanian dan perubatan. Okay, ini adalah ahli bioteknologi hijau ni dah jumpa satu teknik yang gunakan mikroorganisma untuk kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar ni maksudnya benda tu berfungsi, berteknologi tinggi tetapi dia mesra alam, tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Namanya adalah contohnya larutan pembersih ekoenzim. Okay, dia merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okay, contohnya ni ada dua gambar ni. Yang warna coklat ni adalah larutan pembersih ekoenzim. Okay, yang ini larutan pencuci dan yang biasa kita gunalah. Yang biasa kita guna tu adalah bahan pencuci kimia. Okay, perbezaan dia boleh tengok dalam jadual. Yang pertama, proses penghasilan dia, kalau ekoenzim dia melalui proses penapaian sisa pertanian. Okay, sisa-sisa buah, sayur tu kita buat proses penapaian dia lah. Maksudnya penapaian ni ada proses dia untuk hasilkan bahan tu akan hasilkan satu enzim lah. Okay, next, kalau bahan pencuci kimia, kita guna bahan kimia lah. Okay, kemudian yang kedua, tindakan terhadap lemak dan gris. Okay, contoh kalau pembersih, larutan pembersih, kita memang nak basuh pinggan tu, kita nak bahagian yang minyak-minyak tu tak boleh hilang kan kalau basuh pakai air je. Kita kena guna sabun kan. Okay, tapi kalau larutan pembersih ekoenzim, dia juga boleh hilangkan lemak dan gris. Okay, dengan cara dia menguraikan lemak dan gris tu kepada molekul lebih kecil. Okay, dia jadi lebih halus lah. Dia boleh tertanggal. Okay, tapi kalau bahan pencuci kimia, dia ada surfaktan dalam bahan pencuci kimia yang mengimulsikan lemak dan gris kepada buih. Emulsikan tu maksudnya, contoh, kalau kita campurkan minyak dengan air kan tak boleh bercampur. Tapi bila dia letak surfaktan ni, air dengan minyak tu boleh bercampur. Maksudnya
bila kita basuh pinggan, letak sabun, minyak tu boleh bercampur dengan air. Barulah kita boleh bilas kan. Okay, itu maksud mengemulsikan. Okay, mudah digunakan. Dua pun mudah digunakan. Tidak perlu disental dengan kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Okey, yang ni bahan pencuci kimia ni kita perlu sental dengan kuat lah. Biasa kalau minyak macam ni, cikgu rendam dengan air panas dulu. Okay, dah rendam air panas. Air panas tu menyebabkan minyak tu keluar lah. Okey, saliran tersumbat. Sumbat di larutan pembersih ni, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Tapi kalau yang kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan boleh menyumbatkan saliran. Okey, kos dia rendah je sebab kita guna bahan sisa kan. Okey, bahan pencuci kimia ni tinggi. Bahan sinar sisa untuk ekoenzim kurang, bahan pencuci kimia banyak. Alam sekitar, okey, mesra alam. Masuk mesra alam tu tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Selain daripada ekoenzim, kedua adalah serum bakteria lactobacillus. Okey, banyak fungsi lactobacillus ni. Okey, dia digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Okey. Mengapakah kita perlu menggunakan serum bakteria lactobacillus ni? Bukannya bahan kimia untuk singkirkan bahan pencemar dalam sistem saliran. Banyak kebaikan dia. Contoh, kalau bahan kimia dia boleh merosakkan alam sekitar kita. Macamlah. Okay, selain daripada tu, serum ni boleh menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos. Ingat lagi buat kompos? Baja buat baja. Memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim dan merawat sisa bahan serumnya. Okay. So, kat tajuk ni banyak pembacaan aktif awak kena cari maklumat tentang apa tu mikroorganisma. Boleh search search je apa-apa yang awak tak tahu, boleh search Google, type je apa yang awak nak, memang akan keluar. Okay, ataupun boleh juga scan QR code ni. Ada fungsi dia letak QR code ni. Scan, ada handphone kan, scan saja QR code, nanti akan keluar maklumat. Okay, so kita dah habis 1.2. Okay, jadi awak buat praktis formatif 1.2 ni senang sangat. Just buat ni sahaja. Tak perlu buat nota sebab ni pun dah sama macam nota. Okay, bila awak dapat jawab ni, macam biasa awak submit dalam Google Form. Awak dapat jawab ni maksudnya awak dah cikgu tik sebagai dah tercapai untuk PBD 1 dan PBD 2 Okay. Cikgu terus masuk 1.3 lah 1.3. Pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, sebelum ni kita dah belajar mikroorganisma yang berfaedah. Yang macam lactobacillus tadi. Okey, sekarang ni ada juga mikroorganisma ni yang tidak berfaedah, yang berbahaya. Contohnya dia dikenali sebagai patogen PATOG. Patogen boleh menyebabkan penyakit. Okay, gambar ni, tengok gambar ni. Apa yang dibuat ni? Penggunaan antiseptik seperti alkohol disapu pada anggota badan sebelum suntikan diberikan. Kenapa doktor kena letak alkohol dekat bahagian kulit yang kita nak cuba? Okay. So itu adalah satu langkah pencegahan Okay. Kita tengok dulu teknik aseptik. Okay. Sekarang ni kita macam mana kita tahu patogen tu menyebabkan penyakit. So kita kena tahu bagaimana kita nak cegah diri kita daripada kena penyakit daripada mikroorganisma ni lah, daripada patogen. Okay, jadi kita akan guna teknik aseptik untuk mencegah. Okay, teknik aseptik ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis. Okey, yang pertama pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan penggunaan sinaran. Okay, yang pertama, pensterilan. Okey. Pensterilan ni proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada suatu objek atau persekitaran. Okay, kaedah-kaedahnya
Contoh yang pertama ni dalam buku teks menggunakan haba. Contohnya autoclave. Autoclave ni adalah mesin yang untuk mensterilkan bahan barang-barang hospital lah ataupun makmal. Bahan kimia. Contohnya kita guna sabun untuk steril. Peralatan. Sinaran. Kita guna sinar ultraungu. Tekanan tinggi. Boleh gunakan periuk tekanan. Dan juga penapis. Menggunakan penapis mikron. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan. Contoh, kalau suhu dalam autoclave ni, yang ini, suhunya melebihi 130. Dia dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya sekali. Kalau penapis mikron, yang ini, digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma daripada air atau cecair. Yang kedua adalah pendidihan. Ini biasalah kalau ada adik baby kan. Mak mesti didihkan air. Lepas tu letakkan botol susu adik. Sebab nak bunuh mikroorganisma pada botol susu ni lah. Selain pada botol susu, pada jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Ketiga. Antiseptik. Ni biasanya biasa tengok kan ubat kuning ni. Ini kat cikgu ada ni. Ni lotion kuning ni. Lotion kuning ni biasa kat setiap rumah mesti ada lah. Sebab biasalah luka adik kan jatuh ke, jatuh motor ke. Mesti kita nak kena letak ubat kuning ni. Ubat kuning ni sebenarnya adalah antiseptik. Fungsi dia adalah bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Contoh antiseptik ialah acrylflavin, ubat kuning ataupun boleh guna providon dan alkohol isopropyl. 3 ni. Setengah antiseptik ni dapat membunuh mikroorganisma dan setengah antiseptik lagi menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Kalau alkohol isopropyl ni dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga ejen pensterilan. Disinfektan. Disinfektan ni sebenarnya bahasa daripada perkataan bahasa Inggeris. Dis tu kita nak buang. Infect tu jangkitan. Turn tu adalah bahan. Maksudnya bahan yang kita boleh singkirkan jangkitan. Sebab itulah namanya disinfektan. Dis tu buang, infect tu jangkitan, tan tu dia punya benda lah, benda yang boleh membuang jangkitan lah. Contoh yang ni biasa tengok bahan peluntur, hidrogen peroksida, cecair klorin macam kat rumah kita guna klorok ke kan. Biasanya kita guna ni untuk basuh cadar, untuk basuh kolam renang, tandas. Tapi kita tak boleh guna kat kulit kita sebab dia tak sesuai. Bila awak pegang, awak akan rasa sejuk. Lama-lama dia boleh menghakis tangan awak. Contoh yang kita guna adalah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Kalau kita luka, janganlah letak benda-benda ni semua. Tak sesuai untuk kulit. Dia untuk ni je. Untuk kat luar. Untuk barang macam cadar semua tu. Sinaran. Sinaran mengayon. Ada 3 sinaran. Sinar ultraungu, sinar X dan juga sinar gamma. Dia dapat membunuh mikroorganisma. Sinaran ni macam mana dia boleh bunuh mikroorganisma? Sebab dia boleh menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Contohnya ni sinar ultraungu yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Antibiotik. Jadi kita dah kaji teknik aseptik. Teknik aseptik tu cara kita nak mencegah badan kita daripada terkena patogen, terkena jangkitan penyakit lah. Tapi kalau kita dah terkena penyakit, dah sakit, macam mana nak buat? Contoh biasa
antibiotik. Doktor ada bagi awak ubat antibiotik, tapi tak semua penyakit doktor akan bagi ubat antibiotik. Sebab ubat antibiotik ni diberikan untuk penyakit yang disebabkan jangkitan bakteria. Okay, contoh kalau awak ada sakit disebabkan virus, tak boleh guna antibiotik. Antibiotik tu tak berkesan untuk penyakit yang disebabkan virus. Okay, contoh kita tengok ni. Apakah antibiotik? Ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selesema dan batuk. Okay, jadi kalau orang demam biasa, lagi darah dia tak ada jangkitan apa-apa, maksudnya dia tak perlu makan ubat antibiotik. Okay, apakah kerintangan antibiotik? Okay, kerintangan antibiotik ni berlaku apabila antibiotik tu hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Okay, contoh, awak dah biasa makan antibiotik, sikit-sikit ambil antibiotik. Okay, lama kelamaan, badan awak akan perlu antibiotik lebih kuat untuk membunuh bakteria yang ada dalam badan tu. Okay, itu maksud kerintangan antibiotik. Antibiotik yang biasa awak makan tu tak boleh lawan dah penyakit tu. Okay, jadi awak kena makan yang lagi kuat. Okay, itu yang bermaksud kerintangan antibiotik. Antibiotik tu dah tak boleh nak bunuh bakteria tu. Okay, puncanya berlaku sebab penggunaan antibiotik yang berlebihan. Contohnya awak demam sikit, awak makan ubat, lepas tu ambil antibiotik. Okay? Padahal awak tak perlu pun antibiotik. Sebab badan awak, kalau awak demam, awak just makan ubat demam. Makan ubat demam. Dan lama-lama dia akan kebah sendirilah. Tak perlulah kita paksa untuk dia demam baik on the spot. Faham tak? Maksudnya awak demam hari ni, awak nak hari tu juga baik dengan makan ubat. Tak Sebab bila kita makan ubat demam, kita dapat turunkan suhu badan. Okay, bila dalam masa yang sama, badan kita sendiri akan melawan penyakit yang ada dalam badan kita. Okay, bila dia melawan, lama-lama badan awak akan kuat. Dia boleh lawan penyakit yang lebih kurang sama yang sebelum ni dia pernah kena. Okay, kalau sikit-sikit makan ubat, okay, maksudnya badan awak sendiri tak bina antibody sendiri untuk melawan. Okay, so bila dah berlebihan tu, antibiotik tu tak boleh lah nak bunuh bakteria tu. Okay, jadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesama dan batuk, biasa dengan antibiotik. Maksudnya sikit nak ambil antibiotik, itu salah lah. Okay, bukan salah lah, maksudnya nanti badan awak terlalu bergantung dengan ubat. Okay, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, bahayakah kerintangan antibiotik? Dia sangat bahaya kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Kalaulah antibiotik biasa tu nak bunuh bakteria dalam badan kita, kita kena dapat antibiotik yang lebih kuat. Habis kalau macam tu, macam mana badan kita nak lawan penyakit? Okay. So itu maksudnya, kalau boleh kita bagi masa badan kita untuk lawan penyakit tu, dan dia buat sistem antibody sendiri. Okay. So, yang ni cikgu dah habis terangkan. Ada lagi tak sikit ni? Eksperimen banyak ni. Tak sempat nak buat. Kalau tak sempat, tak dapat nak buat. Okey, ni pun boleh baca. Semua orang dah dapat buku teks kan? Okey. Kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit ni awak dah belajar masa tingkatan 2. Okey, contoh penyakit berjangkit. Pneumonia. Okay, pneumonia disebabkan bakteria Staphylococcus pneumoniae. Okay, dia dirawat dengan antibiotik, contohnya penicillin. Okay, so athlete's foot disebabkan oleh trichophyton. Ubat dia antifungal. Okay, kalau penyakit kayak ni disebabkan varicella
zoster. Virus lah. Dia dirawat dengan antiviral acyclovir. Okey, boleh baca kat sini Okey. Dah habis untuk 1.3. So minggu ni banyak sikit kerja nak buat. 1.2 dengan 1.3 Okey. Nyatakan 5 contoh ni. Semua dah cikgu dah bagi tahu. Okey, dah terangkan dan awak boleh lihat sendiri dalam buku teks. Okey. Jadi kerja awak adalah buat praktis formatif 1.2 dan praktis formatif 1.3. Okey, lepas tu awak submit dalam Google Form yang cikgu akan beri. Okey, tulis dalam buku latihan lah. Okey, untuk 5 pertanian, awak dah dapat buku SPS. Okey, yang itu habis bab boleh terus buat. Okey, sebabkan sains tu sepatutnya kalau kita sekolah sains tu 3 kali kita jumpa 3 kali. 3 kali maksud 3 jam kita belajar. Tapi kali ni dapat sejam je. Sehari seminggu 1 kali je kita jumpa. Jadi banyakkan masa awak untuk buat latihan. Sebab nanti bila kita naik sekolah kita just bincang nak untuk SPM aja. Okey, sebab awak nak ambil SPM kan. Ni kan subjek teras. Okey. So buat 1.2 dengan 1.3. Okey, apa-apa boleh message cikgu di Telegram. So, terima kasih kerana mendengar sampai habis pengajaran cikgu ni. Okay, semoga maju jaya. Bye.